Kita juga ingin tahu bagaimana perkembangannya di lapangan terbang Subang di mana baru saja berlangsung sebentar tadi sidang media oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke dan rakan setugas Umar Wati Ramayah berada di sana untuk menghadiri dan mengikuti sidang media tersebut. Umar, apa yang boleh dikongsikan pada jam ini? Baiklah Naida, sebentar sahaja tadi selesai sudah sidang media yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan Anthony Loke bersama dengan Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan dan juga CAA. Dan apa yang kita saksikan sebentar tadi sebelum sidang media itu bermula, Menteri Pengangkutan Anthony Loke meminta pada hadirin termasuk media yang hadir pada sidang media sebentar tadi untuk bertafakuh kira-kira 1 minit sebagai memperingati mangsa-mangsa yang terkorban dalam tragedi pesawat bersendirian sebentar tadi. Dan kalau apa yang saya boleh rumuskan sebentar tadi, katanya operasi pada ketika ini menjurus kepada untuk mencari kotak hitam untuk mencari punca kepada kejadian itu, dan katanya punca awal pada ketika ini masih belum dikenal pasti. Pun begitu, ketika ditanya soalan sama ada pesawat bersendirian itu ada menjalani pemeriksaan berkala dan sebagainya, ada dimaklumkan bahawa sebenarnya pesawat itu termasuk juru terbang yang membawa pesawat itu mempunyai lisens yang valid, dan juga pesawat itu menjalani kesemua pemeriksaan secara berkala dan teratur. Dan keadaan mayat pula, ketika ditanya bagaimana keadaan mayat ketika dikumpulkan ataupun ketika pihak berkuasa tiba di lokasi kejadian, pun begitu, walaupun identitinya setakat ini tidak dapat didedahkan, katanya keadaan mayat agak tidak sempurna dan kita percaya mungkin sedikit berkecai berdasarkan apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Selangor sebentar tadi. Pun begitu, kesemuan mayat telah pun dihantar ke Hospital Klang untuk menjalani proses bedah siasat, dan kesemua identiti hanya akan dikeluarkan secara penuh selepas proses DNA dilakukan. Walaupun ada senarai yang mengatakan berapa jumlah penumpang dan juga mereka yang terkorban, pun begitu proses DNA perlu dilakukan bagi membolehkan kesemua mayat itu dituntut oleh keluarga masing-masing. Dan apa yang saya boleh kongsikan setakat ini, proses bedah siasat akan dilakukan tidak akan dilakukan secara non-stop. Ini bermakna kita yakin proses bedah siasat akan selesai menjelang tengah hari esok. Itu apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Selangor sebentar tadi, dan saya kira itu sahaja perkongsian yang saya dapat kongsikan, memandangkan rakan setugas Hasimi Mohamad sudah pun berkongsi situasi di lokasi kejadian dan juga sedikit latar belakang mengenai insiden tersebut sebentar tadi. Umar, boleh kongsikan juga apa menjadi fokus ataupun tumpuan dalam siasatan dan operasi pencarian, kerana difahamkan kotak hitam pesawat itu juga masih lagi sedang dicari oleh pasukan yang berada di lokasi nahas, Umar. Berdasarkan maklumat awal yang dikongsi oleh Menteri Pengangkutan sebentar tadi, walaupun pesawat itu telah pun menjalani pemeriksaan berkala secara sempurna, pun begitu menjelang 2 minit sebelum mendaratnya pesawat itu didapati sedikit terlencung. Pesawat itu agak sedikit terlencung daripada trek asal, dan itu yang menjadi siasatan pada ketika ini, dan siasatan itu mungkin akan menjurus termasuk kepada kesalahan teknikal dan sebagainya, dan mungkin fokus ini akan tertumpu kenapa pesawat itu boleh melencong daripada trek sebenar. Baik Umar, difahamkan proses bedah siasat dan pengecaman juga akan dijalankan di Hospital Klang. Apa yang boleh kita jangkakan, Umar? Dan apa yang saya sebentar tadi saya ada kongsikan sedikit bahawa proses bedah siasat ni, walaupun identiti kesemua mangsa yang terdapat termasuk penumpang dan juga penumpang pesawat dan termasuk orang awam yang berada pada jalan ketika kejadian itu sudah pun ada maklumat awal kepada pihak penguatkuasa, pun begitu proses DNA perlu dibuat bagi mendapat kepastian memandangkan keadaan mayat itu sendiri tidak sempurna, dan kita jangkakan proses bedah siasat akan selesai menjelang tengah hari esok. Itu apa yang dikongsi oleh Ketua Polis Selangor sebentar tadi, Laila. Umar, Anthony Loke sebentar tadi juga ada menyenaraikan dan menyebut setiap seorang nama penumpang yang disenaraikan dalam manifest pesawat itu. Terdapat 8 secara keseluruhannya, tetapi
katanya identiti itu tidak dapat disahkan lagi sehingga proses bedah siasat. Adakah itu sama juga bagi dua lagi orang awam yang juga terkorban, dipercayai seorang penunggang motosikal dan juga pemandu kereta? Bagaimana dengan proses pengecaman identiti bagi baki mangsa ini? Benar, Naila. Dua lagi bangsa yang bukan penumpang pesawat itu juga perlu menjalani DNA memandangkan keadaan mayat yang mungkin rentung akibat daripada kebakaran pesawat itu dan juga berkecai. So, apa-apapun proses DNA perlu dilakukan bagi mengesahkan identiti kesemua bangsa itu sebelum diserahkan kepada pihak ahli keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Umar Vati, dan Umar juga akan terus ke Hospital Klang selepas ini untuk bawakan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Kita